Dari segi manfaat cukai, hanya sekadar sebenarnya ialah tadi rakan cakap tak bagi, saya dengar itu nasihat tak bagilah. So, dari segi manfaat cukai yang diberikan kepada setiap rakyat Malaysia yang bekerja, iaitu kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik ialah lebih 10 juta pekerja di Malaysia. Manfaat yang diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan 2009 sebenarnya hanya sekadar RM36 setahun. Marilah kita lihat, adakah ini sesuatu yang boleh memberikan bantuan sebenarnya kepada mereka yang sesuai. Itu sebab saya cakap tadi. Kalau kita boleh berikan RM6,000 setahun kepada setiap keluarga yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM6,000 sebulan, kita boleh hapuskan dengan sekelip mata masalah kemiskinan di Malaysia. Dengan sekelip mata, kerana RM6,000 setahun bermakna RM500 sebulan. Dan dengan RM500 sebulan, kita boleh hapuskan kemiskinan daripada pelis. Belajar ekonomi di mana ini? Belajar ekonomi mana ini? Pasti salah, tak boleh macam tu. Ini adalah berdasarkan kepada kadar kemiskinan. Kalau kita lihat setiap keluarga miskin sekarang dalam secara puratanya adalah di antara 200 yang paling miskin, miskin tegar. Miskin tegar pendapatan mereka sekadar RM200 lebih. Sekiranya kita boleh berikan kepada setiap keluarga yang mengalami kesulitan pendapatan kurang RM6,000 setiap keluarga sebulan, bagi RM6,000 setahun, RM500 sebulan, kita boleh hapuskan kemiskinan di Malaysia. Bukan sekadar kemiskinan tegar, kemiskinan keseluruhannya, termasuk di Sabah yang mempunyai kadar kemiskinan 23.4%, kita akan hapuskan sama sekali. Ya, betul, Pahat. Tetapi saya tak nampak, saya tak faham mengapa tak mau belanjakan RM35 bilion ini setiap tahun, yang hanya merupakan 1/3 daripada keuntungan yang diperoleh oleh Petronas setiap tahun. 1/3 pun tak mau bagi. Ini saya rasa sebabnya Kerajaan Barisan Nasional mengalami kekalahan pada 8 hari bulan Mac. Okey, bagi laluan, Pagan, penjelasan. Boleh? Tadi, biarkan saya habis ujian ini. Kalau YB tanya betul-betul, saya akan bagi. Saya habis ujian. Tak, saya nak tanya betul lah ni. Kalau kita lihat daripada RM36 yang saya sebut tadi, tanya dia betul. Tengok kacau-kacau ni. Dia sebut sudah lari, komputer pun sudah lari. Ada. Cukuplah tu. Di sini kita lihat di sini. Kalau kita cakap dalam belanjawan 2009, manfaat yang diberikan yang diperoleh kepada pekerja-pekerja ialah, kalau dalam aspek cukai, kurang kutip RM364.2 juta. Ini adalah berdasarkan anggaran oleh Kementerian Kewangan sendiri. Ini bukan anggaran saya. Kerana daripada pendapatan atau penerimaan untuk 2009 dianggarkan RM176,220 juta. Dan yang akan dikutip selepas manfaat cukai yang diberikan ialah sebanyak RM175,855.4 juta, iaitu manfaat RM364.2 juta saja. Itulah yang saya nyatakan tadi, hanya manfaat cukai kepada rakyat Malaysia. Kita tak cakap tak ada manfaat langsung, ada RM36 setahun. Sedangkan daripada pihak PR, dari pihak parti DAP, kita nak cadangkan RM6,000 setahun. Mana yang lebih baik? RM6,000 setahun atau RM36 setahun? Sangat tak payah belajar ilmu hisab, kita pun tahu jawapannya.
Sila. Terima kasih Abang Gan. Saya nak bangkitkan balik hujah Abang Gan tadi menyebut tentang orang bujang ni yang RM3,000 setahun kalau pendapatan mereka RM3,000, bawah RM3,000 sebulan. Ya. Di mana melibatkan wang sebanyak RM35 bilion. Sedangkan sebelum ini kita mendengar hujah daripada pihak pembangkang. Dia kata harga minyak dah turun, maka unjuran pendapatan sudah berubah. Ini bagan nak janji pula 35 bilion. Ini yang kita kata kontradik. Mana lebih baik kalau nak timbulkan soalan pertanyaan perbandingan, mana lebih baik RM3,000 untuk orang bujang pendapatan RM3,000 kurang RM3,000 sebulan dengan beri yang dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional dalam bajet ini RM150 untuk OKU yang tidak bekerja. Sudah tentulah lebih baik bagi pada OKU yang tidak bekerja sebanyak RM150 yang suka mendapat bekerja banding yang RM3,000 tadi. Saya rasa mungkin yang YB Batu Berhad agak keliru lah. Sama ada dia keliru atau tidak, mungkin tak mau dengar dengan betul-betul. Saya mungkin ini untuk kali terakhir saya ulangi sekali lagi. Bila kita cakap tentang minyak, kita adalah multi-pronged approach. Kita buat dasar ekonomi secara multilateral. Bukan hanya single atau mono-dimensional. Kita buat multi-dimensional. Dalam aspek stimulus plan, kita kena gunakan fiscal as well as monetary instruments supaya kita dapat merangsangkan ekonomi negara. So bila saya sebut bantuan, kita boleh gunakan bantuan ini untuk merangsangkan ekonomi. Pada masa yang sama, kita nak pastikan harga minyak turun. Sekarang harga minyak antarabangsa sudah turun. Mengapa tak boleh buat revision atau perubahan setiap hari? Mengapa mesti 2 kali sebulan? So itu sebab kalau kita cakap dari segi saya bukan tanya soal harga minyak turun. Kita turun Tapi serupa. unjuran pendapatan yang selalu dibangkitkan. Mana sumbernya? 35 bilion. Kalau kita lihat dari segi manfaat. Mana keutamaan? Dari segi manfaat ataupun wang ihsan yang kita boleh berikan kepada keluarga susah. OKU sekarang dapat 150. Kita nak bagi RM500 sebulan. Bukan sahaja OKU, tapi kepada semua keluarga yang mempunyai pendapatan kurang RM6,000 sebulan. Dan ini hanya melibatkan kos 35 bilion. Kita sudah buat kita punya financial mathematics. We have done our calculation. We have done our homework. Dan kita percaya plan stimulus ini boleh bukan sahaja membantu mereka yang miskin, tapi pada masa yang sama merangsangkan ekonomi. Dan kita pun nak canangkan bahawa itu cukai corporate dikurangkan. Sekarang dalam setiap setahun kita kutip kira-kira 35 bilion ringgit lebih, 36 bilion ringgit kalau kita nak genapkan. 36 bilion ringgit setahun daripada syarikat-syarikat. Kalau kita kurangkan kepada 17%, kita mungkin kurang kutip 12 bilion. Tapi 12 bilion ini boleh circulate atau boleh berputar dalam pasaran tempatan. Dan ini juga akan menggerakkan lagi ekonomi negara. So dalam aspek ini saya harap janganlah sekadar lihat syarikat-syarikat besar saja. Kalau boleh lihat pula orang-orang kecil, peniaga-peniaga besar dan yang perlukan bantuan.